Brunei Darussalam sebuah negara yang kaya dengan hasil bumi. Pemandangan yang hijau nampak segar di mata. Keasliannya dengan warisan turun-temurun tetap berdiri teguh. Keindahan penuh warna menjadi perhiasan mengangkat nama Brunei Darussalam. Penduduknya yang ramah telah mendatangkan berkat. Negara yang dirahmati ini telah lama wujud, menjadikan warisan adat tidak ternilai harganya menjadi pegangan. Negara Brunei Darussalam, sebuah negara yang memegang teguh falsafah Melayu Islam Beraja sebagai cara kehidupan. Pegangan itu telah lama diamalkan sejak berkurun-kurun dan masih kekal sehingga kini dan dijunjung merentasi era globalisasi. Kita dapat melihat kekuatan ini melalui 3 unsur stratifikasi sosial Brunei yang mengandungi raja, pembesar dan rakyat. Ketiga-tiga unsur ini saling memerlukan serta mengukuhkan di antara satu dengan yang lain. Raja merupakan wakil atau khalifah memerintah di muka bumi Brunei Darussalam. Raja telah ditempatkan di kedudukan yang tertinggi dalam urutan stratifikasi sosial. Keistimewaan yang ada pada raja berbeza dengan yang lainnya. Ini dapat dilihat daripada adat istiadat yang terdapat pada raja itu sendiri. Di antaranya ialah adat perpuspaan, adat permasyuran, adat istiadat perkahwinan diraja, adat rampai-rampaian dan sebagainya. Adat istiadat berpuspa adalah satu istiadat terbesar dan tertinggi sekali di antara semua istiadat yang diamalkan oleh Sultan-Sultan Brunei sejak zaman berzaman. Istiadat ini juga menjadi kemuncak segala istiadat. Setelah seorang Sultan Brunei itu berpuspa, barulah baginda disebut yang dipertuan. Pada zaman dahulu, istiadat berpuspa dijalankan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya setahun setelah Sultan itu menaiki takhta. Kemuncak istiadat berpuspa ini ialah ketika Sultan memakai mahkota dan keris sinaga disertai dengan pemasangan tongkat ajai. Maka pada masa itulah Sultan bagi negara Brunei Darussalam akan digelar menjadi yang dipertuan dan terus menerima sembah setia daripada pembesar dan seluruh rakyat. Sembah setia ini adalah sebagai satu ikatan yang mengukuhkan semangat kebruneian yang dipusakai oleh orang Brunei turun-temurun, iaitu setia bakti kepada Sultan dan berpegang teguh pada menjunjung titah serta menyerahkan diri kepada baginda untuk kepentingan bangsa dan negara. Istiadat berpuspa ini lazimnya diadakan di lapau atau di tempat yang disifatkan sedemikian pada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama itulah, Sultan akan bersemayam di Pataratna dan bersandar di Suragaratna di bawah nanglong kebesaran diraja. Pada hari perpuspaan, istiadat bersiram terlebih dahulu dijalankan di istana. Sultan bersiram di tempat yang dikandang dengan kain putih 4 persegi yang dipegang oleh beberapa orang awang-awangan dan dikhaskan aing-aingan yang digunakan seperti aing bunga, aing langir, aing limau dan aing cindana. Aing ini disimpan di dalam kelalang perak dan ditiupkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang tertentu.
Istiadat perpuspaan ini dijalankan mengikut susunan yang telah ditetapkan. Semua kaum kerabat diraja dan jemputan-jemputan akan hadir dan duduk di tempat yang telah dikhaskan. Setelah perpuspaan selesai, ia diikuti dengan istiadat memuja Raja Isteri dengan membaca puja puspa sebanyak 7 kali dengan disertai 21 das tembakan meriam. Pembesar merupakan kaki tangan Sultan dalam mentadbir negara. Begitu juga dengan Brunei, pembesar-pembesar mempunyai peranan dalam menjadi pembantu kepada Sultan. Pembesar yang berkaliber, setia dan amanah sudah pasti akan dapat memajukan serta memperkukuhkan pentadbiran negara. Dalam adat istiadat, pembesar juga mempunyai keistimewaannya sama ada sebelum atau selepas menjadi pembesar. Ini jelas terbukti apabila mengesahkan atau mengaitkan dengan upacara pengundian gelaran kepada orang-orang yang berkelayakan sama ada dari kalangan diraja ataupun rakyat biasa. Hasrat mengundiakan sesuatu gelaran berciri akan disampaikan kepada orang berkenaan dalam suatu majlis beristiadat yang dinamakan istiadat menghargai. Pengundian gelaran bertauliah tidak menjalani istiadat menghargai ini, tetapi hanya diserahkan kepada bidang kuasa yang dipertua adat istiadat untuk melaksanakannya. Tempat istiadat pengundian gelaran dijalankan adalah menurut taraf atau darjat sesuatu gelaran itu. Bagi gelaran berciri untuk wazir, ksatria dan pihin menteri, tempatnya ialah di lapau atau di tempat yang bersifat sedemikian. Bagi menteri bertauliah, tempatnya ialah di balai penghadapan kepala wazir atau di surau. Bagi menteri pedalaman pula, tempatnya ialah di surau atau di tempat kediaman penerima gelaran itu sendiri. Wazir, ksatria atau pihin menteri berciri yang menerima gelaran akan juga dikurniakan peralatan perhiasan kebesaran diraja tertentu untuk mengiringkan mereka tatkala menerima kurnia gelaran itu. Bilangan jenis sesuatu alat kebesaran diraja itu adalah menurut tiris darjat atau taraf yang dikurniakan gelaran. Tempat duduk diatur menurun berdasarkan pangkat dan status. Di negara Brunei Darussalam terdapat 7 puak jati yang termaktub di dalam perlembagaan melalui Undang-Undang Taraf Kerakyatan 1961. Ketujuh-tujuh puak ini adalah yang telah diiktiraf sebagai rakyat Brunei Darussalam. Puak yang dimaksudkan ialah Melayu Brunei, Tutong, Belait, Kedayan, Bisaya, Dusun dan Murut. Ketujuh-tujuh puak ini mempunyai adat resam dan kebudayaannya tersendiri yang telah diamalkan sejak turun-temurun. Adat-adat tersebut merangkumi adat bersalin, adat kematian, adat perkahwinan dan sebagainya. Dalam adat bersalin menampilkan kepelbagaian pantang larang bertujuan menjaga kepentingan orang yang hendak dan telah bersalin. Pantang ini bertujuan untuk menjamin kesihatan dan mengembalikan tenaga kepada orang yang telah bersalin. Adat yang menampakkan keunikannya tersendiri dan menzahirkan corak kehidupan masyarakat adalah adat perkahwinan. Terdapat urutan perjalanan sebelum menghadapi perkahwinan. Di dalamnya terkandung keunikan budi bahasa, kesopanan, ketinggian ilmu dan rasa kekitaan dalam menjayakan majlis perkahwinan itu. Dari urutan perkahwinan ini mempunyai maksud yang tersirat di dalamnya. Dalam adat merisik, ia bertujuan untuk mengetahui status perempuan yang hendak dilamar. Di dalamnya akan disusuli oleh kedua orang tua dan kerabat orang yang merisik yang selalunya terdiri dari orang yang berpengalaman dalam adat istiadat perkahwinan. Kedua belah pihak akan bersahut pantun yang mempunyai makna simbolik dan tidak secara terang-terangan. Dalam adat lamaran pula adanya acara pembuka mulut dan menghantar tanda.
Sebelum kedatangan pihak lelaki untuk menyata hasrat mereka, perlu ada harga untuk membuka perbualan mereka. Setiap kata yang diluahkan berkias, iaitu berselindung dari maksud yang sebenar dengan menggunakan alam sekitar sebagai sandaran. Perkara ini menunjukkan budi bahasa orang Melayu yang sopan dan memerhati akan alam persekitaran. Pernikahan adalah perkara penting dalam adat perkahwinan masyarakat Kitani yang beragama Islam. Pernikahan adalah syarat wajib dalam perkahwinan yang mewajibkan pasangan itu untuk melafazkan akad nikah di depan kadi atau imam serta mempunyai saksi untuk mensahkan pernikahan itu. Ini bertujuan agar tidak berlaku keraguan dan fitnah di kemudian hari. Setelah pernikahan dijalankan, acara seterusnya disusuli dengan adat mandi langir yang akan membersihkan pengantin, memberikan semangat dan keanggunan kepada pengantin itu. Setelah itu, ia disusuli dengan adat berpacar dan malam berbedak, di mana pengantin akan dibedaki dengan menggunakan bedak 7 warna yang mempunyai maksud tersirat di dalamnya. Walau bagaimanapun, acara ini banyak mengalami penyesuaian supaya selaras dengan hukum syarak dan peredaran zaman. Sesuai dengan gelaran Raja Sehari yang merupakan jolokan bagi pengantin pada hari persandingan mereka, pengantin akan diraikan dengan meriah dengan kehadiran sanak saudara dan sahabat handai. Tujuan bersanding ini diadakan adalah untuk menyatakan atau menyebarkan kepada khalayak umum atau sanak saudara khasnya bahawa mereka telah bernikah dan sah menjadi suami isteri. Selain dari itu, keunikan setiap etnik itu terukir dari pelaksanaan adat mereka seperti buak tutung dengan adat berbasuh betis. Adat ini secara tidak langsung menjadi ejen penghubung antara seseorang dengan masyarakat setempat dan masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih besar lagi. Dengan adanya perkumpulan dalam satu-satu masa akan menyerat hubungan di kalangan masyarakat dan melahirkan sifat saling tolong-menolong di kalangan masyarakat itu pula. Manakala perbezaan yang amat ketara dapat dilihat melalui adat perkahwinan yang dimiliki oleh setiap etnik. Perbezaan ini terselah menerusi perbezaan corak kehidupan, dipengaruhi pula dengan suasana tempat tinggal dan keadaan sekeliling masyarakat. Terselah, negaraku Brunei Darussalam melalui keindahan dan kemajlisan adat istiadat Melayu Brunei yang kaya dengan khazanah kebudayaan dan keunikan yang tersendiri. Ini menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai kingdom of unexpected treasure yang mencari salah satu tarikan yang kuat selain dari mempunyai pemandangan yang indah dan kehijauan yang masih banyak belum diterokai.